Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mereka dia dengar respon Isham Jalil berkenaan pemilihan UMNO dan dakwaan ketujuh Muhyiddin yang didakwa menerima 5 juta daripada aktiviti haram. Macam biasa di kelas nanti kita akan komen. Saya nak sebelum tu semalam ada orang tegur saya. Dia kata saya buat live sambil memandu. Saya tak buat semalam, saya tak mandu tuan-tuan Tapi sebab bila kita buat live, dia nampak macam saya mandu sebab dia mirror image Dia nampak macam saya duduk di sebelah kanan, tapi sebenarnya saya duduk sebelah kiri. Sebab dia live, siapa yang pernah buat live tahulah, dia mirror image ni. Dia macam tu. Mana ada steering tuan-tuan. So ada, saya duduk sebelah pemandu, ada orang lain yang memandu tuan-tuan So saya tak mandu, so saya boleh pandang tuan-tuan. Kalau saya mandu, saya pandang jalan Dan hari ni saya nak komen sikit pasal ada beberapa kenyataan akhbar tuan-tuan Semalam Tan Sri Muhyiddin di-charge lagi dengan, didakwa lagi dengan dakwaan pengubahan wang haram 5 juta masuk ke dalam akaun parti dia melalui daripada satu pihak ini yang diberi pengecualian cukai dan sebagainya 5 juta pula So sekarang ada 7 pertuduhan tuan-tuan kepada Muhyiddin Sebelum itu saya nak cerita sikit pasal pemilihan UMNO tuan-tuan Saya pun nak pergi jumpa Akak Umbi. Saya dah pergi, saya tak salah saya semua negeri lah saya pergi tuan-tuan untuk jumpa Akak Umbi UMNO Saya pun seronok nak jumpa Akak Umbi UMNO ni. Inilah peluang saya nak jumpa Akak Umbi UMNO. Saya selalu pergi dah berapa tahun dah sejak kita kalah pilihan raya. Saya memang selalu berjumpa Akak Umbi UMNO tuan-tuan Dan kali ni semalam ada cerita pasal cai pemilihan tuan-tuan So saya nak cerita sikit pasal cai ni kepada siapa yang tak biasa berkenaan dengan pemilihan parti politik. Cai ni adalah papan yang mana pengundi-pengundi menggunakan untuk mengundi sebab nama calon tu banyak. Contohnya naik presiden 8. Okeylah, itu kalau dia pilih 3 daripada 8, pilih 3 tu senang nak ingat. Katakan dia pilih nombor berapa nombor 1, nombor 5, nombor 7 ke 1, 5, 6 ke, macam itulah combination sebagainya. So senang nak ingat. Tapi untuk memilih 25 ahli majlis tertinggi daripada 95 calon-calon itu kebanyakan orang yang mengundinya ramai 160,000 orang tak salah saya mengundi. Setiap bahagian tu dalam berapa ratus orang ke 1,000 orang, berapa ratus dalam berapa 500 ke 1,000 orang macam itu yang mengundi setiap bahagian tuan-tuan So bila macam itu dia ada nak pilih 3 daripada 8 dan 25 daripada 95. 3 daripada 8 tu mungkin dia boleh ingat nombor itu atau nama, tapi 25 nak pilih daripada 95 tu kebanyakan orang takkan susah nak menghafal lah So apa mereka buat ialah mereka ada papan. So pergi pada petak undi itu, mereka akan ada papan ini dulu dalam bentuk kertas. Dia isi nombor aje. Macam nombor saya nombor 36. So kalau nama saya ada dalam papan tersebut, dia akan isilah nombor berapa, nombor 3, 5, 6, 36 bla 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 sampai ke bawah 25 nama yang mereka nak isi. Dan kali ini saya difahamkan based on pemilihan wanita, pemuda dengan puteri itu hari, mereka tak bawa lagi kertas sebab sekarang orang semua ada telefon dan ada WhatsApp So mereka terima cai itu daripada WhatsApp. So pergi dekat tempat mengundi itu, lepas tu di kertas mengundi itu ada kotak-kotak. Dan mereka tak tik sebab namanya panjang, nombornya panjang sangat. So dia akan isi nombor dalam kotak-kotak itu. So apa kebanyakan mereka buat ialah pergi ke tempat mengundi itu, tengok telefon mana nama-nama yang mereka suka dalam cai itu, lepas tu isi dalam kotak. So kalau biasanya siapa nama yang ada dalam papan atau cai ini, maka mereka bernasib baiklah. Sebab katakan dalam ahli majlis tertinggi tu awak suka 3 orang, tapi lagi 22 orang tu awak ikutlah papan bahagian ke papan
daripada mana-mana ke kan, daripada atas ke, daripada mana yang awak suka, daripada negeri ke, daripada bahagian ke, daripada pusat ke. So dia isi lah 3 nombor, dia kata dia suka nombor berapa. Kalau dia suka saya, dia isi 36 kata. Lepas tu dia suka orang satu lagi, dia isi ni 3. Lepas tu yang 22 tu dia cuma ikut papan atau cai. So sebab itu dalam pemilihan parti politik ni penting juga untuk kita masukkan nama kita ada dalam cai tu. Sebab kalau nama ada dalam papan, maka kebarangkalian untuk kita menang itu akan jadi lebih tinggi lah tuan-tuan. Bukan macam pilihan raya umum. Pilihan raya umum awak pilih satu antara dua, atau satu, kalau 3 penjuru. So awak ingatlah siapa yang awak nak pilih. Lepas tu awak pilih seorang aja. Ini bayangkan awak nak pilih 3 dengan 25. So 28 orang yang perlu dipilih. Daripada 95 bertanding campur 8. So daripada 100 orang yang bertanding. So sebab itu ada papan. Dan semalam saya dimaklumkan bahawa ada cai yang besar. Ini bukan cai kecil-kecil, ini telah diviralkan ke negeri-negeri. Yang mana saya pun dah ulas semalam yang nama saya tak ada dalam cai tu tuan-tuan. So sebab itu saya kata semalam saya tak boleh nak paksa lah orang letak nama saya dalam cai ni saya tak nak sebut lah dia orang bagi tahu saya cai ni daripada mana tapi saya tak mau sebut lah cai ni daripada mana. So saya memang tak boleh paksa lah, terpulang lah pada mereka nak letak nama saya ke tidak ke tuan-tuan. So yang buat cai ni pun yalah, mereka ada motivasi dia masing-masing lah Saya tak mau cerita lah dan macam saya bertanding, saya tak adalah pakai, yalah sebab saya nak ulas ni pun benda-benda sensitif tuan-tuan. So macam mana saya nak cakap, nombor satu, saya tentang politik wang tuan-tuan. Sebab saya tak nak politik negara ini. Sebab saya selalu cakap saya tulis buku pasal benda ni tuan-tuan. 2018 saya kata untuk kita membina semula UMNO, kita kena tangani masalah rasuah dan masalah politik wang. Politik wang inilah yang menjadi punca kepada rasuah. So kita kena tangani perkara itulah. So kalau ada politik wang, itu menjadi masalah tuan-tuan. So saya bertanding macam saya tak saya tak tawarkan apa-apa kewangan ke dan sebagainya macam itulah tapi saya pakai, komitmen saya adalah seperti yang saya telah buat selama ini, terutama lepas kita kalah PRU 14 itu hari, ialah saya akan berjuang tuan-tuan. Saya akan berjuang untuk buat banyak perkara untuk membina semula parti inilah dengan ikhtiar saya, dengan keikhlasan saya. Saya 5 tahun berjuang tuan-tuan. Macam saya pergi mana-mana, pergi pilihan raya semua pakai duit sendiri tuan-tuan. So bukan ada gaji ke, bukan ada allowance ke apa. Saya pun tak ada jawatan kerajaan ke apa tuan-tuan. So saya berjuang ni ikhlas sebab saya tahu, saya yakin pada perjuangan UMNO, dan saya tahu banyak lagi perkara yang kita nak buat tuan-tuan. Dan bila saya nak bertanding ini pun, saya nak bersihkan negara politik Malaysia ni daripada perkara-perkara tak betul, daripada politik wang, daripada rasuah dan sebagainya. So saya nak bertanding cara elok lah. Kalau saya menang dengan cara elok, alhamdulillah tuan-tuan, saya akan teruskan. Tapi kalau saya tak berjaya sebab saya tak amalkan politik wang dan sebagainya, itu saya terimalah tuan-tuan. Sebab lebih baik saya gagal sebab saya tak buat perkara-perkara itu, tak apalah, saya terima itu. So daripada saya menang sebab saya bayar pengundi ke apa, itu tak apalah. Kalau orang lain nak buat itu, biar dia lah. Saya tak nak jadi macam Parti Muhyiddin. Muhyiddin itu hari dia menang betul 74 kursi, tapi sebab dia rasuah, parti dia rasuah pengundi tuan-tuan. Ambil rasuah, lepas tu rasuah pengundi. Ini menang cara buruk tuan-tuan. So tak boleh. Kita kena bina semula parti kita. Kita tak boleh buat perkara-perkara begitu tuan-tuan. So saya lebih rela buat perkara inilah tuan-tuan, perkara yang betul. Dan tak apalah, kalau tuan-tuan ingin undi saya, walaupun nama saya tak ada dalam cai ke, tuan-tuan ingatlah saya punya nombor 36. Dan saya akan cuba sedaya upaya saya dengan komitmen saya untuk membantu parti lagi lah, untuk kita membina semula parti, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kita. Dan saya juga nak cakap, saya nak nasihatkan juga, nak cakap sikit kepada tuan-tuan. Pada kali ini, sebab
kita ada telefon masing-masing. Sebelum tuan-tuan pergi ke macam dulu kena tulis satu-satu dalam kertas. So mungkin kertas tu tuan-tuan dapat daripada pihak lain itu dia panggil chai, dia minta chai mana chai mana chai mana. Tapi sekarang semua orang ada telefon. So bila nak pergi mengundi, tuan-tuan boleh bawa telefon. So sebenarnya sebelum tuan-tuan dan puan-puan pergi mengundi tu, kalau tuan-tuan tak nak pakai chai, sebenarnya tuan-tuan dah boleh buat keputusan dah daripada rumah. Tengok nombor berapa. So letak dalam telefon tuan-tuan. So tak perlu pakai chai dah. Pakai tuan-tuan punya keputusan sendiri saja. Siapa 3 orang yang nak dipilih dan siapa 25 yang nak dipilih itu. Dan saya harap nombor saya, nombor 36 itu adalah dalam tuan-tuan punya telefon. Walaupun nama saya tak ada dalam chai yang ini semua tuan-tuan. So itulah. Tuan-tuan boleh buat keputusan sendiri daripada rumah, letak dalam telefon, dan daripada situ tuan-tuan refer dan tuan-tuan masuk dalam box itulah. Sekarang ni cara baru untuk kita mengundi. Dan okey tuan-tuan, satu lagi pasal Muhyiddin tadi, saya terbaca pagi tadi, baru tadi ada laporan satu akhbar daripada Singapura, Straits Times melaporkan bahawa dia kata Tan Sri Muhyiddin, dia kata set to become atau nak jadi macam bosku, dia kata. Untuk buat gelombang untuk menjadi pembangkang yang berkesan kepada kerajaan. Laporan tu kata Muhyiddin set to be like bosku. Sebab bosku itu bila kita kalah kan, masa dia kena jadi kluster mahkamah, jadi didakwa. So bosku membuat gelombang apa orang kata menjadi semak imbang kepada kerajaan. So laporan akhbar ni kata Muhyiddin pun konon nak jadi macam bosku lah, konon macam itu. Saya nak kata macam inilah. Saya kata saya tak tahulah, mungkin kalau dia nak jadi macam bosku ke apa, kita tengoklah macam mana. Tapi pada saya macam ni ada beza bosku dengan Muhyiddin beza jauh tuan-tuan. Nombor satu, bosku ini saya kenal dia lama, dia bukan jenis orang menaya orang tuan-tuan. Bosku ni dia suka tolong orang, dia orang baik tuan-tuan. So bila dia kena dakwa, maka itu hari, so memang ada unsur-unsur penganiayaan ke atas dia. Tapi macam Muhyiddin ini, saya tengok dulu masa dia jadi Perdana Menteri, dia yang suka naya orang. So sekarang apa yang kena pada Muhyiddin ini, pada saya adalah kifarah dan karma ke atas dia, yang dia naya orang dulu. Macam bosku, dia tak naya orang tuan-tuan. Dia kena seorang simpati pada dia. Muhyiddin ni pada sekarang, pada saya, apa yang jadi pada dia adalah kifarah. So kalau dia nak simpati daripada orang, saya rasa susah dia nak jadi macam bosku. Sebab bukan dia yang kena naya, saya rasa dia dulu yang naya orang, sekarang ni dia kena bayar balik kifarah tu tuan-tuan. Oh tuan-tuan, saya dah sampai di airport. Nanti saya akan live lagi lah dengan tuan-tuan. So terima kasih banyak tuan-tuan. Saya dalam perjalanan pergi Kota Baru, lepas tu Kuala Terengganu. Nanti kita jumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum. Komen saya kalau berkenaan pemilihan UMNO ni, diharap mereka-mereka yang berada bersama Zahid menanglah, bukan pada mereka yang menyokong Muhyiddin Yassin. Jika tim-tim yang berkenaan Muhyiddin Yassin menang, mereka akan membawa sokongan kepada Muhyiddin. So mungkin kemungkinan besar kerajaan PMN ini akan boleh jatuh jika tim Muhyiddin yang menang dalam UMNO nanti. Untuk dakwaan Muhyiddin pula, dia sudah jadi kluster mahkamah, dah tak boleh kata apa dah. Sebelum ni dia orang sedap sangat dia kata dekat orang kluster mahkamah. So dia pun dah kluster mahkamah. So PRN nanti kurang sikit lah modal bercakap dia. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum.